Tes subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Respon saya, audio dan video okey ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wani Yahya, Miss Yani, Ena Salina, Fatin dan Daing Zahida, Susuhada, Nuria Hassan, Tia, Ruhizah Iza, Rahimah Abdul Rahman. Audio dan video okey ke? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh respon Hazian Osman, saya. Dia ustazah saya, macam tu. Okey, subhanallah. Respon saya, audio video, alhamdulillah. Ustazah tak kuatkan suara sangat ni sebab pinjam kawasan orang. So, tapi ustazah pakai mic. Harap-harap boleh membantu audio video. Diana Ahyat, terima kasih, audio video okey. So boleh tolong tag kawan-kawan kita. Khabar baik sayang, Ifa Syafiqah, Masya Allah. Tolong sharekan dengan kawan-kawan kita. Kita live tanpa Ustazah bagi notis. Ada kisahnya. Sebab kami sedang menunggu bas yang dijanjikan pukul 7 pagi. Last minute syarikat bas telefon tukar jadual ke besok hari. So umrah akhir Ramadan ni antara cabarannya begitulah kan. Mereka mengejar trip, mereka tidur sebenarnya pagi-pagi. Sebab memang Mekah ni bila 10 akhir Ramadan memang mereka menghidupkan malam. Siang pagi tu mereka tidur kalau tak ada siapa yang kenjan lah, orang Kedah kita. Masya Allah. So ada yang pergi buat umrah sendirian berhad, ambil niat di miqat Tanaim. Kemudian teksi ke Tanaim pun, ya Allah, 5-6 kali ganda mahal dia. Lepas tu ada yang pergi buat tawaf sunat, ada yang pergi shopping, ada yang pergi sambung tidur. Jadinya Ustazah guna ruang Dewan Makan ni untuk insya-Allah betul Fatin dan Daing Zahidah. Inilah antara cobaan. Tapi ini bukan cobaan tau, ini betul-betul. Masya Allah, Azlina Amir 500 tas. Masya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mizyani, kami semua sihat. Paling Ustaz dengan Ustazah syukur. Jemaah kali ini subhanallah, subhanallah, semoga terus sihat sampai ke akhir. Kami nak bersyawal di sini, moga Allah permudahkan semua urusan. Ya, Wani Yahya, tolong tag kawan-kawan kita sebab Ustazah tak ada lah nak bagi notis. Tadi tengah semangat tunggu bas, bagi beberapa messenger masuk mengatakan, Ustazah hari ni adalah tahzan tak? Jadinya alamak, lupa nak bagi tahu kan. So Ustazah kena cakap lah nak uruskan jemaah. Memang semua dah berkumpul kat bawah dah tadi. Jadinya tak dapat nak menolong. Bila Ustaz Azwan dah confirmkan boleh, dia pun boleh mai, tapi kita fikirlah satgi nanti balik daripada ziarah jalan tutup. Lepas tu jemaah akan bertawaf dalam keadaan yang mood dah hilang kan. Tak nak macam tu. So kita bincang, kita bawa jemaah berehat dulu hari ni. Mungkin esok ke tengoklah jadual baru bas. Sebab kita package kita ni 17 hari. Jadi sahabat-sahabat ada banyaklah masa sebenarnya selain daripada mereka iktikaf kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tolong share, tolong tag kawan-kawan kita yang biasa bersama-sama dengan kita. So minta maaf sikit sebab Ustazah macam bercahaya sangat kat sini. Ustazah duduk dekat ni tepi cermin yang menunjukkan kawasan tu semua kawasan istana. Malam tadi kan sahabat-sahabat King Salman datang naik helikopter. King Salman datang naik helikopter untuk meraihkan 10 akhir Ramadan di sini. Sekejap Ustazah tunjuk. Ni Ustazah ada Dewan Makan. Kat Dewan Makan tak ada siapa. Memang tak boleh guna sebenarnya ruang ni, tapi Ustazah dah minta izin untuk ni. Ni semua kawasan bukit, kawasan istana. Kita akan berjalan ke belakang bangunan tinggi tu. Di situlah Masjidil Haram. Okey. Jadi dah tunjuk kan. Ni dekat satu kerusi. Ustazah saja pilih pot ni sebab duduk tepi tingkap. So tak naklah mengambil kesempatan buka aircon, buka diorang punya lampu ni. Sepatutnya tak boleh kan. Jadi kita kenalah menjaga amanah. Kita nak share ilmu, takkan kita nak buat benda yang tak betul. Okay, alhamdulillah. Allah, jadi muka berpeluh-peluh sikit lah ni sebab aircon tak pasang. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah semua ready. Masya Allah, bestnya Noni Nadia akan sampai ke sini.
InsyaAllah setelah haji tempoh hari pasti akan dijemput Allah lagi. Saya bersungguh-sungguh berdoa sebab kabarnya sahabat-sahabat di Malaysia dah mula dapat panggilan haji kan, pasti gembira. Dan semua yang sedang menunggu, Masya Allah, semoga sementara anda sihat sebelum tarikh kematian, Allah berikan yang memang dah ada niat untuk pergi haji, teruskan niat itu, teruskan niat itu. Anda dimuliakan Allah dengan niat itu. Jangan jadi manusia pagi tadi sementara menunggu bas. Adalah sahabat-sahabat Ustazah, umrah akhir Ramadan ni betul-betul macam haji, sebab mereka dah ada, ramai dah pernah pergi haji. Betul lah. Lepas tu, itulah Ustazah, kawan-kawan suami saya macam bertanya-tanya, apa ni, pasal apa hang nak pergi akhir Ramadan, orang ramai ni. Lepas tu tak sesak ke apa semua. Padahal diorang tu lebih kaya raya, lebih banyak duit, tapi diorang tak ada pun rasa macam nak merasakan lazat ini. Ustazah kata, kita tak ada hak nak berkata macam tu, sebab apatah lagi umrah haji, sahabat-sahabat, hatta kita nak solat 2 rakaat tu pun semua pilihannya Allah. Hatta kita nak menghulurkan sedekah, semua pilihannya Allah. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa dalam hidup kita ni orang yang macam kita nampak biasa-biasa saja, tak adalah kaya raya, sedekahnya luar biasa. Tapi orang yang kaya raya pula macam sayangnya duit ni nak buat sedekah. Jadi sebenarnya nak buat ibadah ni bukan sebab tangan kita menghulur, bukan sebab duit kita banyak, tidak. Tapi sebab Allah pilih dia untuk beribadah. Semoga semua anda bila dalam niat nak sentiasa beribadah kepada Allah, Allah permudahkan semua urusan, insya-Allah. Amin, amin. Jamilah Osman didoakan, amin. Subhanallah, cahaya ma'arif, bercahaya-cahaya. Ustazah doakan cahaya ni, subhanallah. Cahaya jangan lupa hutang tunjuk dekat orang duduk kat Mekah, tom yam pula dah meleleh ayak liok mak guru, tahu tak? Subhanallah. Allahumma amin, amin. Baiti Abdullah semua, ya Allah, meremang bulu roma baca komen noni ni. Semua pilihan Allah, sahabat. Kita kadang-kadang pelik, macam mana orang tu boleh buat macam ni, macam mana? Sebenarnya kita tak payah tanya macam mana. Kita jumpa dia, kita sembang. Apa amalan makcik? Saya ada seorang jemaah di Masjid Ibnu Abbas setapak ke dalam kota kan. Umurnya 80 tahun seorang datin ni. Memanglah orang kaya, sahabat-sahabat, tapi ya Allah, kita jumpa dekat airport tu, jumpa kat sini, cakap, saya panggil dia Acik je lah. Acik duduk hotel sini ke? Lepas tu, Alhamdulillah. Dia kata 80 tahun. Apa ni, dia bawa cucu, dia bawa menantu kot tak silap. Lepas tu dia kata, kami ni Ustazah kan, kena tinggal dengan mak jalan laju, kami ni tertinggal dekat belakang. Masya Allah, sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Semalam reda saja kalau air naik dalam rumah. Oh, kenapa rusa gunting? Sabah banjir ke? Allahumma salli ala Muhammad. Amin, amin. InsyaAllah Kak Salina Salihuddin didoakan. Ayu sayang, ku tunggu Ayu di sini. Ayu, ya Allah, setiap kali Ustazah nampak orang yang kelebihan upaya atau dulunya kita kenal sebagai kekurangan upaya di sini, seriously Ayu, Ustazah teringat dekat Ayu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, cahaya lama lagi ni. Okey, kita makan ketupat lemang dulu. Baik sahabat-sahabat, terima kasih Khairul Syifa menghantar 200 tas. Subhanallah, Allahu Akbar, terima kasih. Amin Hasmah Deraman. Sebab tu kan, bila setiap kali kita buat kebaikan, apatah lagi umrah haji, hatta solat 2 rakaat, hatta sedekah yang RM1 tu, tak payahlah kita nak ujub sangat dalam hati, nak riak sangat. Aku rasa aku je lah yang paling hebat, sedekah banyak kat sini. Aku rasa aku je lah yang solat malam paling banyak akhir-akhir Ramadan ni. Tak sahabat. Kalau Allah nak membolak-balikkan hati sekejap je, mulalah nak nangis. Sensitif lah duduk kat sini ni. Cakap apa pun rasa sikit-sikit nak nangis. Bukan memang cemeh-cemeh suka menangis ke. Okey, belum doa lagi. Kita doa. Sebab nak kumpul-kumpul orang ni, kita tak bagi notis pun. Dia notis kan. Jadi tolong panggil kawan-kawan kita yang lain. Maafkan muka yang berkilat-kilat duduk dekat tepi cermin cahaya ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iman Norman, ya, hantar je doa dekat messenger, InsyaAllah Ustazah bacakan, sahabat-sahabat.
keningau, banjir kilat. Ya Allah, semoga Rosa Gunting dan jiran-jiran dipermudahkan Allah. Tidaklah hujan ataupun musibah banjir yang memberi mudarat kepada Rosa Gunting dan jiran-jiran. Semoga Allah surutkan air dengan segera. Bahkan Allah tidak menarik nikmat hujan itu selama-lamanya, asalkan hujan-hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Nur Azizan Baharudin, insya-Allah semua didoakan. Izan Matno, doakan sendiri. Amin amin insya-Allah. Amin. Betul. Rohina Latif sentiasa doa minta Allah jaga hati. Takut kan kita beramal amal, rupanya bila kita berdiri di hadapan Allah nak claim mana pahala amalan aku tu, ya Allah, patut aku dah masuk syurga dah. Jangan nak perasan syurga sangatlah. Habis dah amalan hang tu. Kan hang dah dulu dipuji-puji orang, dibangga-banggakan orang, dinobatkan sebagai itu dan ini. Pasal apa nak claim depan aku lagi? Allah wa na'udzubillah min zalik. Takut. Zaitun Zalina, salam 24 Ramadan Malaysia, salam 25 Ramadan Mekah. Malam tadi kami berimamkan, ya Allah, syahdunya Imam Sudais membacakan doa kunut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, Nur Aida, ya Allah, semoga anak saudara, umur berapa Kak Aida anak saudara tu? La ilaha illallah, moga Allah beri kesembuhan. Hanya Allah yang tahu apa kebaikan untuknya. Semoga Allah beri kebaikan demi kebaikan, insya-Allah. Hajah Maisarah Yusuf, Aida Nida Muhammad, subhanallah, Tika Muhammad, insya-Allah. Bila ustazah tak bagi notis ni, rasanya yang termasuk ke Latahzan ni macam ramai orang-orang baru lah pula. Amin. Zeti Akhtar Salim. Zeti Akhtar ni bukan Gubernur Bank Negara ke? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul, Zainah Buyung, takut sangat. Baik sahabat, tajuk 234, tajuk baru, tepukan untuk anda, paling gemuruh. Sebab ingat tak tajuk 233 ustazah start baca ketika ustazah berada di Madinah sampai ustazah balik. Ya Allah, Indo Ima, KL pun semalam banjir. Ustazah teruk sungguh. Ya Allah, saya tak sempat langsung nak tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Internet tu ada tapi saya gunakan betul-betul untuk jemaah umrah ni kan. Allahu Akbar. Alah, ngada Keflizol nak kena babab lidi ni. Baru pula ngada. Baru masuk adalah. Masya Allah. Apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tajuk ni sangat best. Allahu Akbar. Belah mana KL banjir? Ustazah pun tak tanya khabar. Family Ustazah di KL juga, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, tajuk baru ni kita start buka ketika Ustazah berada di Mekah. Dan tajuk ni panjang juga tau, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Panjang juga. Ustazah pun cakap, ush, ini tante sampai aku balik ni tak habis ni bab ni. Masya Allah. Tapi tak apalah kan, yang penting kita start dah. Tengok, kita start dah sahabat-sahabat. Akhirnya nipis je lagi bahagian yang kita nak habiskan. Anda nampak subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami dapat notification Hazian Osman. Oh, Hazian Osman bertuah sebab dapat notification. Orang yang lama-lama join dengan ustazah pun kadang-kadang komplain. Komplain sebab tak dapat notification. Ustazah tak faham bab notification ni. Ya Allahu Akbar. Nur Azizan Baharudin, kat mana tu sayang? Semoga Allah gantikan dengan kebaikan. Amin. Masya Allah. Sesuailah tajuk hari ni dengan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan banjir semalam. Anda jangan terkejut kalau sat-sat lalat lalu depan saya ni. Tengok, bukan saya tak mandi dah. Tapi mungkin sebab ni dewa makan kan. Mungkin ada meja yang lap tak bersih ke, mungkin lah kot kan. Ada lalat, sabar je lah. Lalat dekat kita Latahzan 2 ekor. Lalat nak mengaji juga, sekian dimaklumkan. Hai Cik Lat, how are you Cik Lat? Okay. Doa dah baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Redha, nescaya anda selamat. Nescaya anda selamat. Yang dapat notification ni share lah sikit. Ustazah selalu bila jumpa kat mana-mana, Ustazah saya suka dengar Latahzan, tapi kenapa saya asyik tak dapat notification je? Alah, itulah benda yang cik tak pasti nak jawab. Terima kasih Aliani Syekh Ramli, hantar 100 stars. Terima kasih. Ya Allah, Masjid Negara Cik Rodia. Cik Rodia dah clear daripada positif COVID ke? Saya selalu teringat Cik Rudiah dekat sini. Dah sihat ke belum? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Rosmila Badarus Amin. Rosmila, pergilah buat status Facebook. Tulis dekat depa, lalat kat Mekah pun belajar Latahzan. Hampa pergi mana?
Lala nak ngaji. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. I miss you too, Syahidah Alias. Ini kan kalau sahabat-sahabat Latahzan yang berada di sini, so saya ni tak bagi tahu pun sebab saya memang tak plan. So saya saja nak try sebab dekat bilik saya line tak okey. Jadi saya saja pilih Dewan Makan ni. Alhamdulillah nampaknya memberi kerjasama. Tapi kalau kita nak macam ajak ramai-ramai tu sebab Ustazah kena minta izin dulu kan. Jadi harap-harapnya mereka pun dah berpeluk-peluk dengan Ustazah pagi tadi. Allahumma salli. Okey, sahabat-sahabat, SS Rohaya JI, apa maksudnya tu? Redha, niscaya anda selamat. Sahabat, baca tajuk ni saja pun kita dah tenang, kan? Baca tajuk ni saja kita dah tenang. Redha, niscaya anda selamat. So apa lagi sahabat-sahabat yang kita nak dalam hidup ni? Sepanjang melayani Allahu Akbar 10 akhir di dalam Masjidil Haram, peluang-peluang untuk bertarawih dengan imam yang subhanallah bacaannya disambung dengan tahajud. Sahabat-sahabat, subhanallah, dalam sujud tu Ustazah tak ada minta lain sebab kadang-kadang sorry to say kita macam penat nak berdoa. Ada ke orang macam tu? Bukan maksud Ustazah penat nak berdoa, tapi kalau contoh kita sujud tu kita tak lama, so kita nak kerjakan bacaan imam tu kan. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, hilang sekejap tadi kan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli Muhammad. Amin, amin. Subaidah Rahim bakal terima menantu. Masya Allah, yang Ustazah pohonkan dalam setiap sujud, kita seperti macam merasakan Allah tu dengar sangat apa yang kita munajatkan sepanjang akhir Ramadan ni sahabat. Masya Allah. Macam mana nak cakap Kita cakap, ya Allah, cukuplah Engkau redha pada aku, ya Allah. Cukuplah Engkau redha pada aku, ya Allah. Kita dah macam hilang kata-kata. Segala doa kita dah munajatkan kan. Bayangkan contohnya kita berdoa, kita nak ampunkan dosa aku, Engkau beri kejayaan pada anak-anak aku, Engkau beri kebaikan hidup dunia akhirat. Kita minta macam-macam dengan Allah, tapi Allah tak redha pada kita. Masya Allah, itulah kerugian yang sangat besar sahabat-sahabat dirahmati Allah. So jangan lupa minta, ya Allah, cukuplah kan, raditu billahi rabba. Cukuplah sahabat-sahabat kita redha Allah tu sebagai Tuhan kita. Dan begitulah juga kita nak Allah sangat-sangat redha dengan kita. So bila dapat tajuk ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, redha niscaya anda selamat. Jadi lah Fatimah Muhammad nampak muka Ustazah sebelah je pula. Kawan-kawan lain okey tak? Masya Allah. Okay, tolong keluar balik dan masuk. Nampak muka Ustazah sebelah pula. Mentang-mentang muka Ustazah berkilat-kilat duduk sebelah cermin ni sebelah cermin anda yang tak Ustazah tak tunjuk tadi itu adalah kawasan istana. Nampak kat luar memanglah tak berapa cantik, tapi kat dalam semalam, malam tadi sahabat-sahabat, King Salman sudah datang naik helikopter turun dekat atas rooftop istana tu. Qahada, masya-Allah. So bila King Salman dah mula berada dalam istana di sini untuk join solat tarawih apa semua akhir Ramadan ni, katanya polis-polis dah mulalah. Memang makin ramai polis semua. Jaga sungguh pemimpin dia apa, sabar je lah. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Baik. Redha niscaya anda selamat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 5 119. Masyita Ismail pun nampak sebelah je. Cik Rodia Syarif kata Evi cantik. Cik Siti pun kata sebelah. Macam mana ni sahabat? Hasnah Mubin pun kata sebelah. Bonda kepada sahabat Nabila yang telah pergi menempati tadi. Allah, semoga Allah beri kebaikan kepada almarhumah bondanya. Sebelah nampak Ustazah tersudut je. Kenapa jadi macam tu? Cuba respon Ustazah, sebab Ustazah nampak penuh ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya nak kena tunjuk bukti ni. Nanti saya tunjuk bukti Muka Ustazah kelihatan penuh segedabak. Macam mana pula anda boleh kata muka Ustazah ni sebelah? Lawaklah pula. Kata amin, amin. Zurida Ismail, amin. Ummu Aiman kata okey. Okey Ustazah, clear. Saya nampak muka Ustazah okey. Macam mana tu? Kami nampak penuh.
Siap nampak tak lalat lagi. Amboi, kat Masjid Ahmad memang nak kena lidi ni. Okey. Jadi handphone yang nampak separuh tu mungkin keluar, masuk balik kot. Cuba Raha Rauf, okey Hanihas, nampak okey je. Baik. Tak payah buang masa kat situ. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 119, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepadanya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan kadang-kadang ada kisah-kisah orang yang dia beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia tak nak percaya kepada para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Kan pelik-pelik, ada yang terima Sayyidina Ali saja, tak terima 3 sahabat yang lain kan. Jadi bila orang tanya Ustazah, apa pendapat Ustazah tentang Sayyidina Abu Bakar? Ustazah jawab, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka. Kenapa kita ni pula yang jauh lebih teruk daripada siapa Abu Bakar, sahabat Nabi yang dijamin syurga? Masya Allah. Siapa engkau nak kata kau tak redha dengan Abu Bakar? Allah jawab dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak doa dari Ustazah buat kami di sini. Masya Allah, doa sokmo-sokmo. Handphone nak kena ganti baru tu. Tak payah nak ganti barunya. Janji dengan suara. Betul-betul. Sarina Aziz pula nampak dinding saja. Janji suara jelas. Okey. Baik. Keredaan memiliki buah yang melimpah berupa keimanan. Orang yang tak reda, dia tak ada iman. Sorry to say. Bukan Ustazah cakap, Dr. Aida Al-Qarni. Dia apa maksud keredaan memiliki buah yang melimpah berupa keimanan? Anda bayangkan pokok belakang Ustazah ni ada buah-buah yang masak ranum, melimpah buah-buah dia. Pokok itu dinamakan pokok redha sebab itu membuahkan keimanan. So jika anda tidak redha, macam mana anda nak kata anda beriman? Saya orang yang beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari kiamat. Tapi orang jentik sikit, orang usik sikit, wah, sing-sing lengan kemain, angkat kursi kemain. Tak redha, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu masalah. Sedangkan keredaan memiliki buah yang melimpah berupa keimanan. Orang yang redha, hatinya akan terangkat hingga tempat yang paling tinggi, yang kemudian mempengaruhi keyakinannya yang semakin mendalam dan kuat mengakar. Ya Allah. Itu sebab Ustazah Zai selalu cakap, akarnya satu pokok kat belakang ni, akarnya adalah keimanan kepada Allah. Kalau akarnya tu hebat, mantap, sahabat-sahabat, biar ribut, taufan, halilintar, kemarau, memang kering, pokok daun-daun ni kering. Tapi akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, sikit je disiram balik hujan, disebabkan akarnya yang kuat akan menghijau semula dedaunan. Ini nak cerita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rohina Latif kata, redha walaupun nampak muka Ustazah sebelah je. Ini bukan salah saya sahabat-sahabat. Atau mungkin juga internet internet tak berapa kuat. So dia akan efek kepada anda ke? Oh, tu tanya orang IT lah, saya tak reti. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pengaruhnya kemudian adalah kejujuran dalam berucap, berbuat dan berperilaku. Pengaruhnya, orang yang sentiasa redha, apa hasil? Terpamir kejujuran dalam ketika bercakap, berucap, berbuat dan berperilaku. Maknanya orang yang redha akan membuahkan, menghasilkan akhlak yang indah. Orang yang redha akan menghasilkan akhlak yang indah. So, sesuailah tajuk ni, redha, niscaya anda selamat. Subhanallah. Kesempurnaan penghambaan diri seseorang terletak pada pengamalannya terhadap hal-hal yang terasa berat, menyangkut hukum-hukum yang telah ditetapkan atas dirinya. Seandainya dia tidak mengamalkan selain hanya sebahagian daripadanya sesuai dengan apa yang disukainya, tentulah sikap ini jauh daripada citra penghambaan diri seseorang kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Kesempurnaan. Tak apa Ustazah, abaikan saja sebab suara jelas dan redha. Bunyi bising berdesing.
oh bunyi bising berdesing ni dia tak buka aircon tapi ada macam apa yang ke atas tu, saya pun tak reti dah nak cakap. Sebab saya pakai mic jadi bunyi tu mungkinlah kuat sahabat-sahabat. Tak maaf sangat atas gangguan. Kesempurnaan perhambaan diri yang diterapkan ke dalam sikap sabar, tawakal, redha, rendah diri, berhajat, hina, patuh dan sebagainya masih belum dapat direalisasikan kecuali dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan atas diri hamba yang bersangkutan sekalipun tidak dia sukai. Sekalipun tidak dia sukai. Dalam hidup bukan semua benda yang berlaku kita suka. Tapi ada benda yang kita tak suka tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya untuk mengetes. Macam mana? Untuk mengetes kita redha ke tak redha. Okey? Keredaan terhadap qada bukan bererti redha terhadap qada yang tidak memberatkan. Setakat apa? Kita bela apa? Bela kucing, peminat kucing marahlah pula lagi sebab kucing tu bagi depa besar sahabat-sahabat. Bela apa? Bela apa? Hamster kecil contoh kan. Lepas tu mati pula. Bagi dia satu ujian yang sangat besar. Padahal bagi orang lain hatta mati kucing sekalipun bukan ujian besar lah. Contoh macam tu sahabat-sahabat. Mengetes Ruqyah Yusof. Allahu Akbar. Tetapi terhadap yang menyakitkan dan memberatkan. So nak test diri kita ni redha ke tidak, bukan dengan ujian yang biasa-biasa sahabat, dengan ujian yang luar biasa. Sebab itu bila kita rasa beratnya ujian ni, ya Allah. Macam semalam kan lepas Ustazah punya tausiah dekat sini, ada seorang tu, Ustazah free tak? Saya nak ambil masa Ustazah. Okey kak, saya kalau kat sini memang free, tak ada apa dah ni. Bila saya tak dengan jemaah, insyaAllah saya free kak. Kenapa? Sesi curahan hati. Memang ujian dia sangat berat sahabat-sahabat. Tapi saya kagum, saya hanya mendengar. Saya tak sempat cakap apa-apa pun. Saya hanya mendengar. Betul lah kadang-kadang kan, contohnya kita dengan pasangan, dengan siapa saja, tak payah banyak cakap sangat pun. Cukuplah kita jadi pendengar kepada apa masalah dia. Dia dah cukup lega dah. Dia dah cukup lega. Sebab tu kita disuruh kurangkan bercakap, lebihkan mendengar. Kalau banyak cakapnya, takut banyak hati yang tercalar. Tapi kalau kita rajin mendengar, orang sayang kat kita, orang seronok dekat kita. Subhanallah, saya hanya mendengar. Kemudian last tu dia cakap, saya tahu apa yang dia cerita kat saya tu, ujian dia sangat-sangat berat. Tapi di hujung saya belajar sesuatu. Dia kata, saya redha Ustazah. Kalau inilah cara Allah nak mengangkat darjat saya. Dulu sebelum saya diuji macam ni, saya tak jumpa masjid surau. Setahun dah saya diuji macam ni Ustazah. Sekarang ni Masya Allah, 5 waktu solat saya berada di masjid. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada Hanisa Syafi'i semalam, tak ada tausiah live sebabnya Ustazah buat muhasabah umrah, nak menegur umrah-umrah, tawaf, sa'i. Kalau mungkin ada yang tak betul, nak kena bayar dam dan sebagainya selepas umrah, kita kalau ada ruang dan peluang, kita memang akan buat macam tu. Sebab tu dulu masa bulan 3 saya bawa jemaah, tak ada ruang macam ni, saya terpaksa buat Google Meet. Jemaah dekat hotel buat Google Meet sebab saya nak check juga ibadah umrah mereka yang mereka buat pertama kali tu. Takut ada kecacatan dan sebagainya kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak ni lah, kita nak memberi penjelasan tu kepada jemaah kita saja. Gitulah Anissa, sebab tu kita tak buat live semalam. Jumpa bukan nak apa sangat, cuma nak meluar merit sebenar sikit je, cerita-cerita sampingan yang banyak. Betul Rehan Hamid? Masya Allah. Sebagai seorang hamba, dia tidak berhak mengatur qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hamba. Siapa kita untuk tentukan, ya Allah aku tak nak A, ya Allah aku nak B? Cubalah sedar diri sahabat-sahabat, kita hamba. Bila kita hamba, percayalah kita akan latih hati kita untuk tunduk. Apa pun yang berlaku, aku redha ya Allah. Aku redha. Bila orang kata, senang je aku nak redha macam tu je, aku hamba. Allah nak perbuat apa je kat aku tahu itu yang terbaik. So sahabat, anda boleh jawab soalan Ustazah, mak ayah kita baik ke? Allah baik. Mak ayah kita baik, tapi Allah maha baik. Faham Mak ayah kita takkan campakkan kita kepada kebinasaan.
Allah yang maha baik lebih takkan campakkan kita kebinasaan. Contoh anak-anak yang kena hantar sekarang ni kan, oh Ustazah, saya stres lah, mak saya suruh masuk MRSM, saya tak nak, saya nak sekolah dekat rumah je. Percayalah saya, mak buat keputusan tu yang terbaik untuk kamu. Dah bincang dengan ayah, itu untuk masa depan kamu yang terbaik. Tahan sikit. Macam tu cara Ustazah pujuk kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. So Allah yang maha baik beri ketetapan kepada kita, Ustazah, kenapa Allah matikan suami saya? Kenapa yang meninggal anak saya bukan anak orang lain? Ya Allah sahabat, percayalah Allah yang maha baik hanya memberi yang baik-baik pada kita. Masya Allah, kita meronta macam mana, mak ayah kita suruh begitu, suruh begini, kita nak lawan macam mana? Kalau kita lawan, mak ayah kita berani. Kau tak payah dah balik rumah ni lagi kalau kau tak nak dengar cakap mak, contoh. Cuba kalau kita sekali kita tak nak reda apa yang Allah beri pada kita, cuba anda gambarkan, ya Allah, kenapa melampau sangat aku ni, Allah bagi macam ni aku nak lawan. Melawan tu maksudnya tak reda. Aku nak lawan apa yang Allah dah tetapkan pada aku. Beraninya aku. Seandainya lah aku mendengar suara daripada Allah mengatakan, bumi mana lagi kau nak duduk kalau kau tak nak reda dengan apa yang aku beri. Faham tak sahabat-sahabat? So itulah latih hati kita untuk kita sentiasa tunduk. Itu yang tajuk bab ni, reda, nescaya anda selamat. So terima dulu apa yang berlaku. Kita tak tahu apa perancangan Allah untuk kita pada masa depan. Subhanallah. Dengan menerima yang dia mahu dan tidak menerima yang dia tidak mahu. Kerana pada dasarnya manusia itu tidak diberi hak untuk memilih. Hak itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia lebih mengetahui, Allah lebih bijaksana, Allah lebih agung, lebih tinggi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui alam ghaib, mengetahui segala rahsia dan mengetahui akibat dari segala hal. Mak-mak kita jangan main tepi longkang tu. Dia tak cakap pasal apa kadang-kadang. Jangan makan kepala ikan tu, dia tak cakap kat kita pasal apa. Rupanya dia tak naklah kita tercekik tulang, ataupun dia yang nak makan kepala ikan tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. So Allah maha tahu akibat kalau kita pilih tersebut. So Allah berikan ujian untuk kita bijak memilih. Paksa diri kita memilih mengikut apa yang telah Allah tetapkan. Itulah redha. Faham sahabat-sahabat? Masya Allah, tabarakallah. Tajuk ni panjang. Sahabat boleh bagi tahu Ustazah tak? Kita start tadi lebih kurang pukul berapa? Lepas tu kita dah bersiaran berapa minit? Saya takut anda bosan pula lama-lama Ustazah, sebab tadi saya test-test je line dekat sini. Lepas tu saya kata kalau macam line clear, okey. Lepas tu saya tak ada gangguan, saya nak terus start dah tahzan walaupun tak sempat bagi notis kan. Jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat nampak macam okey. So besok lusa kalau Ustazah tak ada program dengan jemaah, bolehlah Ustazah terus kat sini. Syok ni, peluang-peluang. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, redha dibalas dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hal, Masya Allah, kalau Cik Rodiah ni munculkan dia punya komen, mesti tak tinggal dengan berdamailah dengan takdir. Okey, 33 minit Siti Rosnani Tajuddin. Okey. Hazina Ahmad kata tak bosan pun. Tak bosan lah, sebab waktu dia kat Malaysia pukul berapa? Tak payah makan tengah hari, tak payah. Masya Allah, Allahumma salli alaihi. Dah setengah jam. Syukran Allahumma salli Muhammad. Kak Mas Liza Bagiran sayang, sihat ke orang Johor. Ya Allah, rindunya Kak Mas, rindu semua orang. Masya Allah, terbayang-bayang Kak Mas kat sini dengan suami. Terbayang semua jemaah umrah saya yang lepas. Azina Ahmad, sangat terbayang. Allahu Akbar, nak masak lambat lagi. Pukul berapa sekarang kat sana? Nak masak dah. Cepat redha insya-Allah. Hikmah ujian sangat indah, betul. Masya Allah, rindu Siti Rosnani juga. Subhanallah, Malaysia 2.25 PM. Sahabat-sahabat Latahzan dah solat ke belum ni? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat menjentik hati. Ini nasihat daripada ya Allah, Yusmarianti, sabarlah. 2 jam pun dia follow. Kena marah dengan Cik Habis lagi. Okey. Baik, redha dibalas dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hal yang harus disedari adalah bahawa keredaan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal akan membuat Tuhannya redha kepadanya. Ya Allah, sahabat, kita selalu minta Allah redha pada kita. Cuba kita fikir macam ni. Sebab itulah macam Prof Muhaya kan selalu cakap, apa yang kau beri itulah yang kau dapat.
Kita selalu minta, ya Allah Engkau reda lah. Macam saya kata dalam sujud-sujud sepanjang kat sini kan, ya Allah cukuplah reda Engkau untuk aku. Ya Allah aku tak nak apa lagi dah. Sebab bagi otak saya ni sahabat-sahabat, bila Allah reda pada kita, kita dah dapat segala-galanya. Cukuplah, kita tak payah spesifikkan. Ya Allah aku nak kau reda. Aku buat apa? Aku melangkah kaki ke depan, ke belakang. Aku nak angkat tangan, jari aku yang satu ni aku nak angkat. Semuanya aku nak kau reda. Aku bernafas dengan kalimah Allah. Aku nak kau reda ya Allah. Kalau kau tak reda aku, apa gunanya? Follower sampai 1 juta orang, nama disebut-sebut tapi Allah tak reda. Apa gunanya sahabat-sahabat? So kitab ni kata, ketika hamba reda, satu hal yang harus disedari adalah bahawa keredaan hamba Allah kepada Allah dalam segala hal, kita reda tu yang kita diajar bila berlaku apa je pun, termasuklah benda yang kita tak suka, kita disuruh sebut alhamdulillah ala kulli hal. Tanda pertama orang reda. Musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda pertama orang reda. So dia reda dulu sebelum berkeluh kesah, sebelum marah-marah, sebelum salahkan orang tu orang ni, dia reda dulu. Akan membuat Tuhannya reda kepadanya. Ya Allah, rupanya nak Allah reda pada kita ni, kita kena reda dulu dengan apa yang Allah bagi pada kita. Berianya Ustazah cakap ni, sahabat-sahabat faham ke tidak? Sebab kita takkan dapat redanya Allah kalau kita tak reda dengan apa yang Allah beri kepada kita. Sahabat-sahabat faham kan? Ketika hamba reda dengan rezeki yang sedikit, maka Tuhannya akan reda kepadanya dengan amal yang sedikit yang dia persembahkan. Ya Allah, baiknya Allah sahabat-sahabat. Barulah kita faham kenapa kita kata kadang-kadang ada kat dunia ni orang kaya, ada orang miskin. So kita sempit hidup ni, sempit nak belanja anak pergi sekolah pun kadang-kadang sampai berhutang. Mana penting Ustazah belanja raya ke nak suap anak makan, tapi dah 2 tahun tak raya, anak-anak pun menuntut baju raya. Sekarang ni dah tak ada duit dah ni Ustazah. Macam mana Ustazah? Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saat kita rasa mendapat rezeki yang sedikit, kita reda, amal kita tak banyak mana. Sebab tu Ustazah selalu cakap, ya Allah Kak reda Kak. Mana tahu dengan redanya agak jadi orang miskin ni, Allah pandang macam sebelah mata je dengan amal agak yang tak banyak. Cukuplah akak puasa, solat rukun Islam tu akak buat belaka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah bagi banyak dah dekat akak pahala. Sebab di sana ada orang yang macam banyak amalnya, tapi dia tak reda dengan apa yang Allah bagi pada dia. So Allah tak bagi dia banyak ganjaran daripada ibadah yang dia buat. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika hamba reda terhadap semua keadaan yang melingkupinya dan tetap mempertahankan kualiti keredaannya itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cepat meredainya ketika dia meminta keredaannya. Ya Allah, kita dah acap kali menyebutkan saya reda, Ustazah saya reda. Tapi reda yang 10 tahun dulu saat jahil, saat belum istiqamah dengan ilmu, saat belum bertahajud malam, saat belum fasihkan lidah dengan Al-Quran, sudah pasti jangan disamakan dengan reda kita selepas 10 tahun. Setelah kita mengaji pelbagai ilmu, setelah kita mampu memujuk hati kita dengan pelbagai amal soleh kepada Allah, maknanya semua orang boleh lafaz reda. Tapi berapa ramai yang reda Ustazah, tapi dia tak sama dengan orang yang reda. Dah Allah nak bagi Ustazah, Ustazah doa kat kuat ya kat reda Ustazah. Reda yang tanpa tapi, insya-Allah sahabat, ini kualiti dalam reda. Dengan kacamata itu, lihatlah orang-orang yang ikhlas, walaupun ilmu mereka sedikit, tetapi Allah meredai semua usaha mereka kerana memang mereka reda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey ke sahabat-sahabat? Masya Allah, saya rasa macam tadi. Okey, dengan kacamata itu, lihatlah orang-orang yang ikhlas, walaupun ilmu mereka sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala meredai semua usaha mereka kerana memang mereka reda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Allah Subhanahu wa taala meredai mereka. Ini kalimah radhiyallahu anhum wa radu an. Berbeza dengan orang-orang munafik yang selalu ditolak amalan mereka. Mereka tidak menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa antara ciri munafik ni sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dia kata di lisan redha, tapi di hati dia menyalah-nyalahkan Allah. Sebenarnya dia tak redha pun dengan apa yang Allah beri kepada dia. Betapa jahatnya kita dengan Tuhan kita sendiri. Demi kita mencari keredaannya manusia, kita cakap aku redha, tapi di hati kita tak berapa redha. Itulah orang munafik. Dan Allah tidak akan menerima apa yang dilakukan. Bahkan Allah boleh tolak segala amalan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lain okey ke anda masih mendengar ustazah? Sebab saya nampak macam komen ni terhenti. Saya nampak komen ni terhenti. Sahabat-sahabat respon saya. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Sikit gangguan ni. Lain okey, terputus kejap tadi. Semoga Allah menjadikan golongan mukhlisin, insya-Allah, insya-Allah. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi. Berbeza dengan orang-orang munafik yang selalu ditolak amalan mereka. Mereka tidak menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan tidak suka terhadap keredaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mensia-siakan amalan mereka. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak tahu dah nak cakap macam mana lagi dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semuanya berbalik kepada kita kan. Sekejap saya nak tunjuk orang berjalan ke masjid. Itu rasanya geng grup Indonesia nak pergi ke Masjidil Haram. Ustazah duduk betul-betul kat dewan makan, kat cermin ni. Ni kawasan istana sahabat-sahabat dirahmati Allah. King Salman datang semalam naik helikopter turun atas bangunan istana. Dia sabau. Ini semalam dekat atas jalan ni, malam tadi tarawih dan tahajud. Subhanallah, atas jalan ni semua dah orang solat. Keluar-keluar daripada hotel Ustazah ni, semua orang dah solat dekat atas jalan. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah, rasa semua nak bawa anda ke sini, nak tunjuk semua benda. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Gambar Ustazah pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah gambar Ustazah pula. Kejap-kejap lain sangkut Biasalah sahabat-sahabat kan. Sekejap okey, sekejap tak okey. Jauh lah kita kan, beribu batu. Masya Allah, Subhanallah. Dina Ailin, yelah waktu ambil anak sekolah kan. Masya Allah, faham Kak Salina Salihuddin. InsyaAllah pasti akan sampai. Linda Dalinda, Syaimarini Syariman, Masya Allah. Rukiah Yusuf, InsyaAllah. Khaizatul Azni, amin amin. Saya di Mira Ajiat. Ni first time saya duduk hotel ni. Biasanya kalau area sini pun saya duduk Saraya Ajiat, Saraya Iman dulu-dululah sebelum dengan Al-Fawaz. Jadi Al-Fawaz pertama kali untuk Ramadan. Sahabat-sahabat, inilah antara hotel yang paling dekat sebenarnya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat jemaah umrah pun faham kan. Hotel Alhamdulillah masih nampak lagi jalan menuju Masjidil Haram. Tak adalah sampai berapa, kita 250 ke 300 meter tu masih boleh berjalan lagi lah. Amin amin sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nanti insya-Allah lepas habis musim haji, paling awal pun kita terbang ke sini dalam pertengahan bulan 8 insya-Allah. Masa tu kita nak tahulah harga hotel baru lepas musim haji, mesti dia bagi harga hotel. So untuk package selesa tu macam-macam mana, ya Allah. Ustazah risau sebab sekarang ni pagi tadi jemaah tengah tunggu bas tu macam-macam lah. Dia orang cerita, Ustazah semalam saya duduk sebelah orang ni, 3 orang Ustazah dia datang umrah DIY. Okey, Ustazah dapat info daripada jemaah dah. Dia orang kan duduk sembahyang kat masjid, sembang-sembang dengan jemaah lain kan. Lepas tu Ustazah sebenarnya kalau solat suka duduk celah-celah orang Arab ke Pakistan ke, sebab tak payah nak menyembang. Bukan nak sombong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita takut nanti kalau kita sengaja memilih dengan orang Melayu, mulalah cerita pasal ekonomi lah, politik lah, apa ke benda kan. Kita nak duduk tu betul-betul nak iktikaf, nak ambil peluang tu. Jadi Masya Allah, dia orang ni balik. Ustazah semalam saya duduk dengan orang datang umrah DIY. Dia dah bayar booking Ustazah hotel Safwah 1,000.
Ustazah cakap, bayar booking hotel Safwa. Safwa tu paling dekat kan, antara hotel yang dekat dataran lah. Macam Ustazah duduk Rotana apa semua tu, duduk dekat Clock Tower kan. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, bayar hotel 1,000 booking. Lepas tu dia sampai 3 hari dah dekat sini. Dia sampai dekat kaunter, depa suruh bayar RM90,000. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. RM90,000. Jenuh RM90,000. Depa terus angkat beg. Deposit RM1,000 tu tak dapat pun. Depa pergi lari nak duduk hotel mana lagi dalam akhir Ramadan ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak duduk mana lagi akhir Ramadan ni. Kita saja je lah ada seorang sahabat tu kami nak ajak duduk sekali dengan kami kan. Kita tanya hotel dekat Mira Ajiat ni pun untuk 10 akhir Ramadan ni 9,000. 9,000 untuk 10 hari akhir Ramadan ni. Tak heranlah Safwa 90,000. Jadi macam mana dia kata dia boleh bayar masa dia nak buat umrah di IY tu, dia booking online 1,000. Memang minta maaf sebut saya gelak je lah. Memang takkan dapat sahabat-sahabat, takkan dapat. Jadi benda-benda macam ni kan, subhanallah, kita takut benda-benda yang itulah. Kadang-kadang Ustazah bukan nak cakap apa, sekarang semua orang boleh pergi umrah dengan sendirian berhad. Boleh, tanpa kita pakai ejen, pakai package macam ni, tanpa. Ustazah di TV Al-Hijrah contoh sembang dengan Izwan Azir kan. Ustazah hari tu saya pergi umrah di IY, saya buat sendiri semua. Okey lah, Alhamdulillah Izwan. Berapa package? Total lebih kurang pergi dengan package jugalah Ustazah. Memang Ustazah tahu macam tu. Paling takutnya sahabat-sahabat, silakan anda boleh try. Lagilah backpackers yang dah biasa terbang sana sini buat booking sendiri online, silakan. Tapi Mekah Madinah ni lain sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Rabb, lagi-lagi hujung Ramadan ni depa semua nak rebut. Bayangkan teksi ke Tanaim harganya melambung sampai 4-5 kali ganda. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut macam mana lagi, makanan, dobi, semuanya 3 kali ganda ke atas harga. Jadi kita macam ni saja. Kalau kita pergi dengan yang berdaftar dan berlesen, apa-apa yang berlaku sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tidaklah tanggung sendirian berhad benda tu. Ustazah takut kesian. Jadi Ustazah pun sembang dengan jemaah, ya Allah kak, siapa tu, perempuan semua ke 3 orang? Ya Ustazah, diorang datang bertiga. Bayangkan Ustazah, diorang duduk kat mana sekarang ni, sekejap menumpang sana, sekejap menumpang sini. La ilaha illallah. Kan kita nak fokus beribadah, dan kita duduk perempuan pula dalam keadaan macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana kita nak fokus ibadah dengan resah? Macam mana diri 3 hari tak mandi semua kan? Jadi benda-benda macam ni antara tips kan. Wallahi Ustazah tak ada niat kok kata halah tu nak suruh pergi dengan dia ke tak. Terpulanglah anda nak fikir macam mana. Sebab saya subhanallah, bila dengar yang macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya kesian. Sebab saya ni kan kadang-kadang gaduh dengan ustaz kan, bang macam mana bang, saya ni hajat memang nak bawa semua orang, saya nak bawa, boleh saya nak harga berapa? Cakap kalau boleh harga 5-6 ribu ke, boleh abang boleh buat. Sabar je lah aku kan. Dia punya tu di sini itulah mahalnya bang nak pergi umrah sekarang ni macam tu. Boleh, contohnya kapal transit baru ni ada seorang sahabat lah, dia buat umrah di IY, dia tak ada lesen umrah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia kandas dekat Jeddah 2 hari 11 hari. Hai, main-main lah benda lah ni, sekejap okey, sekejap tak okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia kandas dekat Jeddah 2 hari. Bila dia daripada Jeddah tu nak masuk Madinah pula, perjalanan panjang lagi. So dekat Madinah jemaah marah lah, janji dekat Madinah 5 hari, tiba-tiba dapat 2 hari je. Lepas tu dia cakap lah, memanglah 2 hari je, sebab hari tu masalah apa dia nak masuk tu, saya pun tak pasti. Tapi 2 hari dia kandas dekat Jeddah tanpa hotel. Masya Allah sahabat-sahabat, kesian. Jadi bila kita dengar cerita-cerita macam ni, kita rasa macam adik-beradik kita kena kan. So bagi Ustazah, boleh lah Ustaz kata, abang boleh je nak buat macam tu. Tapi itulah putus-putus dugaan puasa, jap okey, jap tak okey. Sebab Cik Buja kata internet sedang menguji sebab mengaji bab reda. Okeylah, saya dalam pengalaman Ustazah, Masya Allah hampir 15 tahun dah. Dulunya Ustazah kerja dengan macam-macam travel. So bila Ustazah buat sendiri ni, Masya Allah sahabat-sahabat, apa yang buruk kita pernah bekerja dengan orang tu kita tak nak buat, apa yang baik tu kita nak tiru.
Jadi perkara macam tu dalam pada kita nak menjaga ni pun, contoh kan Ustazah dah buat terbaik dah, insya-Allah terbaik dah segala, tiba-tiba kita sampai sini deal dengan Arab tu jadi macam ni pula. Tu sebab Ustazah kata rezeki masing-masing. Tapi bagi Ustazah, selagi mana kita buat mengikut undang-undangnya Allah dan undang-undangnya negara kita, kita takkan takut. Ya, contoh macam tadi bas datang lambat kan, wallahi Ustazah langsung tak ada rasa takut dengan jemaah, sebab kita bukan menipu. Bukan salah kita. Di pihak kita, kita dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Bukan salah kita. Contoh kalau tadi tu Ustazah buat, sebenarnya kita tak booking bas pun. Kita minta duit bas kat jemaah, kita tak payah booking bas. Nanti bila jemaah tanya pasal apa, kita salahkanlah orang Arab. Diorang bukan tahu pun kita menipu. Diorang bukan tahu pun kita menipu, tapi Allah tahu ke tidak. So bila anda buat benda yang Allah reda, benda yang ikut undang-undang manusia. Undang-undang manusia tu maksud Ustazah, macam contoh sepatutnya sekarang ni dah tak payah nak isi apps apa semua, tapi kerajaan Saudi belum buat pengumuman rasmi mengatakan dah tak perlu isi iktamarna. Gelang yang Ustazah pakai ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, gelang ni sekarang kebanyakan travel dah tak buat dah. Jadi kita masa nak masuk ni, kita kata perlu lagi ke? Sebenarnya Ustazah dah tak check dah. Memang sepanjang kami kat sini tak ada check tawakal nak iktamarna, tak ada check gelang pakai ke tidak, gelang jemaah umrah. Tapi saya cakap dekat Ustaz, semua ni cost, semua ni cost. Jadi saya cakap, kerajaan Saudi tak buat pengumuman pun, benda ni tak payah pakai lagi dah. Jadi bayangkan kalau dalam 30 orang kita grup Ramadan ni, seorang kena tahan dengan polis, mana gelang kau, mana iktamarna kau, satu grup akan sangkut. So saya kata selagi tak ada pengumuman rasmi daripada Saudi mengatakan jemaah umrah tak payah isi ni, tak payah isi tu, kita buat je. Jadi bila-bila kena tahan, nah benda dah ada, jangan ambil risiko. Sama lah macam dengan lesen umrah. Tak ada lesen umrah kita nak buat, semua orang boleh terbang tanpa lesen umrah pun. Tapi in case kena dekat kita, mana lesen kau? Kau bawa jemaah umrah ni. So kita nak jawab apa ketika itu? So kita akan takut. Jadi orang yang berani ni kerana dia buat benda benar. Jadi sahabat-sahabat kita nak jumpa dengan orang macam ni, rezeki masing-masing. Okay? Jadi bagi Ustazah, bagi macam Ustazah sebagai pengendali, macam mana pun Ustazah cakap dengan Ustaz Azwan, dengan staf, jangan buat benda yang Allah tak reda. Jangan buat benda yang manusia, undang-undang manusia ni tak reda. Tetap kita nak buat sereda mana pun, penipuan, orang zalim, jahat ada. Tapi tunggu, Allah takkan biarkan hambanya yang diredai disakiti oleh orang yang menzalimi. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi benda macam ni lah Ustazah hanya sekadar nak share kan. Jadi Ustazah tak boleh nak bantu macam mana lagi dah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Cuma memang bila dengar cerita-cerita macam tu, memang kesian lah, sedih lah tu kadang-kadang yang kelakuannya jemaah. Ustazah, diorang tu pergi package macam ni, harga macam ni. Lepas tu saya tanya lah, diorang tu ada makan tak? Nanti saya tanya dia, Ustazah, saya ambil nombor telefon dia. Patutlah Ustazah, harga dia macam ni, dia tak ada package makan. Itulah lain kali jangan serbu tak pakai helmet, kan. Macam-macam lah sahabat-sahabat bila kita ni makan besok. Dia datang hari tu turun mana? Turun Jeddah. Dah turun Jeddah masuk mana? Masuk Madinah. Bayangkan tak perjalanan tu macam mana, penat ni macam mana. So kalau yang cantik, direct flight. Direct flight ni tak ada transit. Lepas tu ini antara tips sahabat-sahabat, kalau anda nak pilih mana-mana travel umrah, tanya benda-benda macam ni. Ya, jadi kalau kita tak ada info macam ni, kita main ikut je lah. So kerugian tu pada kita. Kita nak buat ibadah, tak nak mengganggu mood. Macam tadi kan, kalau saya kata okey, bas cancel hari ni, bas bukan cancel, bas nak datang lambat. Lepas tu Ustazah bincang dengan Ustaz petugas lain, kalau dia datang lambat, kok kita Zohor tak sampai sini lagi, dah rugi dah. Zohor kita tak dapat kat Masjidil Haram. Kita ada banyak hari lagi kat sini, alang-alang lambat kita cancel je, buat besok. Okey Ustazah, sebab besok kita pagi-pagi keluar, insya-Allah kita tak akan terkucuh-kucuh dekat tempat-tempat ziarah tu. Lepas tu sebelum Zohor kita dah sampai. Lepas solat Zohor di Masjidil Haram, kita dah boleh buat tawaf sebagainya. Tu cantik susunan. Jangan sampai jemaah ni kacau mood nak beribadah, sangka-sangka buruk semua. Apa yang berlaku cakap je terus terang. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita sembunyi-sembunyi, selagi mana kita nak sembunyi? Allah yang maha tahu akan memberitahu dengan pelbagai cara. Betul-betul Noni Nadia, benda tu memang berlaku. Jadi Ustazah just bagi info sahabat-sahabat, bila anda rasa nak daftar dengan mana-mana pun, benda-benda macam ni kena tanya. So kadang-kadang orang tua-tua yang heret beg ke sana sini. Lepas tu kadang-kadang macam-macam lah Ustazah dah jumpa melalui. Saya sendiri pernah bekerja dengan satu travel yang sampai di Mekah ni, saya tak boleh lupa peristiwa tu, 24 jam tanpa hotel.
Dan ustazah tanpa tidur 38 jam kerana melayan kerenah jemaah. 38 jam tanpa tidur, dah macam apa dah ustazah masa tu kan. 7 buah bas dia bawa travel tu. Ustaz Azwan satu bas, ustazah satu bas. Bas lain semua ada bas. Bas saya ni tak, bas lain semua ada hotel. Bas saya ni satu bas yang bawa baby, yang bawa orang tua, tak ada hotel. Ya Allah Tuhan, 38 jam. Jadi saya ni kenalah bijak nak kawal emosi jemaah semua. Pengalaman-pengalaman tu cukup, Masya Allah, cukuplah. Jangan buat benda nak menganiaya orang ni. Allah tak zalim pada kita. Hang zalim pada hamba-hamba Allah. Lagi-lagi hamba Allah tu Allah redha pada dia. Kau tunggulah macam mana Allah nak buat. Allah meremang bulu roma wa na'udzubillah min zalik. Jadi saya share sedikit pengalaman macam ni. Rezeki orang yang dengar hari ni lah. Kadang benda ni saya tak bercerita sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab berkebetulan tadi ada jemaah bagi tahu. Saya rasa macam kesiannya, siapa dia tu, bayar deposit dah 1,000. Ingat kan jumpa kat kaunter nak bayar full, dia minta 90,000. Tu dia mak kau kan sahabat-sahabat. Okey, 475 kita berhenti. Besok ustazah sambung. Redha dibalas dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ampun maaf Azina Ahmad, I terbayang-bayang wajah you di sini. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ampun maaf zahir batin. Saya pun tak minta maaf Fatimah Muhammad semua. Saya tak meraihkan sangat komen-komen yang lebih baik ikut agensi semua tu. Sebab saya faham di kalangan anda sahabat-sahabat ada yang memang nak buat sendiri. Silakan. Tapi hati-hati benda-benda macam tu. Lagi-lagi waktu pack akhir Ramadan, cuti sekolah, Arab cuti sekolah. Arab cuti sekolah ni, keluarga Arab kaya ni akan bawa keluarga mereka untuk duduk di hotel-hotel mewah ni, hotel-hotel 5 star ni, untuk rebut tempat mereka nak iktikaf di masjid. Jadi kalau kita pergi macam musim tak pack sangat tu, mungkin kes-kes kemengelentongan mereka tu kurang sikit lah. Macam tu. Okey sahabat-sahabat, ampun maaf zahir batin. Billahi ta'ala. Saya sayang Husni HR, saya sayang Makcik Syikin, saya sayang Zanisha, Dia, Ngahmun, semua sekali. Ina Salina tak tersebut satu-satunya. Muah. Ada Pakistan tengah nak ambil. Dia ambil air nak buat apa tu? Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan belanja gambar lagi sebab ustazah dapat duduk dekat tepi istana. Bila dah ustazah nak masuk istana, jangan berangan lah ustazah saya. Jangan nak bawa anda tunjuk. So inilah turun hotel bawah ni, hotel ustazah. Okay, jadi ustazah akan berjalan. Di belakang bangunan tinggi tu adalah Masjidil Haram. Okay sahabat-sahabat, I love you all. Siapa yang nak hiking kat bukit tu, memang tak sanggup lah Dan. Bye-bye semua. InsyaAllah minta maaf sebab ustazah tak bagi notis awal nak buat sekian-sekian. Sebab ziarah kami tadi cancel. Jadi ustazah nak ambil masa ni. Nanti malam sahabat-sahabat memang tak ada gangguan dah. Ya Allah, nikmatnya malam akhir Ramadan di sini sangat-sangat nikmat. Semoga doa-doa kami diaminkan malaikat Allah untuk anda juga. Semoga semua anda merasa lazat dan nikmatnya beribadah dalam Ramadan walaupun anda bukan di tanah suci. Raikanlah sahabat-sahabat. Tadi saya sembang dengan Ustaz Rahman, sambung lagi kan sembang. Ya Allah ustazah, itulah dia Ramadan. Sebab Ustaz Akhir Firdaus kata macam cepat je Ustaz 25 Ramadan dah. Lepas tu ya, sebab Ramadan ni adalah tetamu yang pantas laju. Subhanallah, keberkatan yang Allah turunkan pada Ramadan kita tak terasa sahabat-sahabat. Bagi siapa tak terasa? Bagi orang beriman yang betul-betul merebut keberkatan Ramadan. Tapi bagi orang yang merasa puasa ni menyusahkan, malam nak kena qiyamul lail, memburu malam al-qad pula, kena sedekah lah pula, kena segala ni, dia berkeluh kesah dengan datangnya Ramadan. Masya Allah sahabat, itu petanda Ramadannya tidak diterima oleh Allah, ibadah dalam Ramadan. So kita yang makin nak penghujung ni rasa macam sedih nak berpisah dengan Ramadan. Rasa macam ya Allah cepatnya tahun depan aku dapat tak Ramadan. Nikmatnya dengan kita merebut-rebut tempat dalam Masjidil Haram. Ustazah nampak satu je, semua kita nak merebut syurga. Tapi adakah syurga Allah untuk kita bila kita tak redha dengan apa yang Allah bagi pada kita? Redha sahabat, moga-moga dengan redha ini Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas Ramadan, apa ibadah orang Islam yang paling kita kena tekan? Zulhijjah. Dalam Zulhijjah ada ibadah korban. Ibadah korban jangan kata tahun lepas dah buat, takkan tahun ni nak buat lagi. Katanya Imam An-Nawawi,
Ibadah korban dilakukan oleh orang yang mampu. Mampu tu cukup ada makanan untuk sehari semalam, ada rumah lindung daripada panas dan hujan, ada pakaian untuk membalut aurat. Masya Allah. Kita ingat, ya aku tak mampu nak masuk korban. Dia fikir mampu tu apa? Sebab sport rim kereta aku tak tukar lagi, langsir baru aku tak ada waktu raya. Itu bagi dia orang mampu. Kesian. So kita rebut. Darul Fawaz sudah hampir 15 tahun menguruskan sendirian, berhad dengan izin Allah, dengan tim Darul Fawaz. Turun padang sendiri, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pagi tadi Ustaz baru beli tiket untuk ke Kemboja dengan tim. Masya Allah, akan disembelih sendiri. Insya Allah ikut kemampuan. Macam-macam fatwa, pendapat anda boleh dengar, boleh belajar. Tapi Ustazah meraihkan mengikut apa yang Ustazah lalui sendiri. Semoga insya Allah ibadah korban kita diterima Allah. Yang berminat hubungi Ustaz Azwan. Ada nombor dekat bawah. Saya tak share nombor. Allahu Akbar. Anda boleh pergi dekat description tu lah. Okey. Ni saya lupa nak pinkan tadi. Okey. Ustazah dah pinkan dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jap. Mana tadi? Okey, Ustazah dah pinkan dah. Okey, boleh ambil. Okey, bye-bye sahabat-sahabat dirahmati Allah. Blinking.